Ni dia punya mic dia. Tak boleh lagi sini. Start Boleh start? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini bagi sama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Nurdurus hafizahullah ta'ala bagi membincangkan diskusi online kita, sembang online kita ataupun sembang kopi kita, yang bertajuk Ibn Arabi pada hari ini, pada hari Khamis malam Jumaat ya, Khamis malam Jumaat ya. InsyaAllah sebelum tu moleklah untuk saya buat sedikit biodata siapa Ustaz Nurdurus yang kita jemput hari ini. Kalau siapa daripada pihak live ataupun daripada pihak sahabat-sahabat yang tak tahu, Ustaz Muhammad Noor adalah graduan daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah 1991 dan 2003 di Singapura, dan seterusnya melanjutkan degree di Al-Azhar, Fakulti Usuluddin pada tahun 2004 dan 2008. Dan sekarang he serve as the executive of the Department of Islamic Thought di Masjid An-Naim, Singapura. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan sukacita ni ingin menyerahkan mic ini kepada Ustaz Nurdurus, kepada Ustaz, bagi meneruskan agenda kita pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Cik, ceramah jelas tak? Nak test suara je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah, kekuatan untuk mengikut jejak langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali biodata tu agak outdated. Saya pun terlupa nak check. Saya sekarang ni bertugas di sini, di Selangor, sebagai Second Vice President MIASA. MIASA ni kita bantu orang-orang yang ada penyakit mental. Okay? Kita bantu mereka dan kita sebarkan awareness. So saya dijemput malam ni. Allah. Itu merasmikan majlis kah? Dung. Kita mulakan majlis. Dung. Okay. Baik, apa kita nak cerita malam ni? Ibn Arabi Okey. Aku bolehlah masuk sikit. Boleh. Okey, Ustaz nak tanya dulu. Berapa ramai dekat sini yang ada tarikat ke, join tarikat ke, buat tarikat sendiri ke? Syekh tarikat ke, dalam keluarga bertarikat ke? Ada saudara? Tak ada lah? Tak ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pengalaman langsung? Okey ya? Terima kasih. Okey. Topik ni sebenarnya agak berat sebab Ibn Arabi ni antara watak yang paling pelik dalam sejarah Islam. Dia adalah watak yang paling berbahaya dalam sejarah Islam.
dia adalah watak yang paling segala paling. Betul? Paling genius. Namun paling bijak dalam berselindung. Siapa yang ikut Ustaz dia muzakarah ke apa ke? Tentang Ibn Arabi? Any of my videos pernah tengok? Ada. Tengok yang mana? Debate. Yang muzakarah tu. Lepas tu FB Live ada ikut. Wah. Apa lagi Ustaz nak cerita? Tu je lah. So kita sembang-sembang santai lah kalau ada apa-apa soalan ke apa ke. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Pernah dengar? Azan kan? Kita berhenti sekejap. Segala aku nak wakilkan lah. Kita mula. Siapa boleh jelaskan Ustaz hadis tadi tu? Yahmilu hadzal ilmi lil jahilin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Akan mengangkat agama ini daripada semua generasi khalaf, uduluhu.
orang-orang yang paling adil, orang-orang yang paling lurus, orang-orang yang paling alim. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Apa kerja mereka? Kerja mereka adalah untuk membuang penyelewengan-penyelewengan golongan yang melampau. Satu. Nombor dua, wantihal al-mubtilin, dan sangkalan-sangkalan mereka-mereka yang menyanggah. Yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang-orang jahil. Kenapa Ustaz mulakan dengan hadis ni? Bukan nak kata yang kita ni udul, bukan nak kata kita ni yang khalaf udul tu, bukan. Tapi Ustaz nak sentuh yang second part hadis tersebut. Nabi sebenarnya dah kongsi pada kita 3 jenis ajaran sesat. Pertama sekali, siapa? Ghali, orang yang melampau. Dia sesat sebab dia melampau. Okey. Nombor 2, mubtil. Mubtil ni siapa? Orang yang dia memang nak sangkal Islam. Dia sesat bukan sebab dia melampau. Dia sesat sebab memang dia menganggap Islam tak benar. Islam tak betul. Salam. Nombor 3, ta'wil al-jahilin. Pentakwilan orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Golongan yang ketiga ni dia sesat sebab dia bodoh. Pertama, sesat sebab melampau. Kedua, sesat sebab memang nak menyangkal. Yang ketiga, sesat sebab dia jahil, tapi dia mentakwil. Dia jahil tapi dia cuba nak tafsirkan agama. So, awak boleh klasifikasikan apa-apa saja ajaran sesat ke dalam 3 golongan ni. Dan dalam semua ajaran sesat mesti ada 3 kategori ni. Mesti ada di kalangan mereka yang melampau, mesti ada di kalangan mereka yang nak menyanggah, mesti ada di kalangan mereka yang apa kita kata sebagai jahil. Dalam agama Kristian ada 3 golongan itu. Dalam Syiah ada 3 golongan itu. Dalam agama Hindu ada 3 golongan itu. Maka di dalam semua aliran dalam dunia ni ada 3 jenis ini. Ibn Arabi agak masuk kat dalam mana satu ya? Dia bukan orang jahil. Ni you kena tahu Ibn Arabi is not a stupid man. He's a genius. One of the greatest minds history has ever seen. Okay? Dekat sikit. Bila Ustaz kata he's one of the greatest minds, bukan puji lah. Tapi kalau dia pandai tapi dia sesat, itu kejian lah. Kan? Kalau dia pandai, dia lurus, itu pujian. Orang pandai yang tersesat, mesti ada satu masalah, perkara yang salah besar yang dia buat. So Ibn Arabi ni termasuk golongan yang bukan jahil. Adakah dia termasuk dalam mubtil? Dia ni memang spy. Daripada dalam, dia ni sebenarnya bukan Islam, tapi dia masuk dan merosakkan Islam daripada dalam. Adakah dia mubtil? Atau adakah dia ghali? Dia sebenarnya bermula lurus, tetapi dalam kelurusan dia itu, dia melampau. Dan bila melampau, jadilah kesesatan. Golongan yang terkenal melampau, lepas tu sesat siapa? Kristian. Betul tak? Mereka dia panggil dhalin kan? Sebab apa? Sebab mereka ada ghulu. Okey? Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau dengan agama kamu. Siapa ahlul kitab di situ? Yahudi dan Kristian. Betul? Ada soalan, tanya je. Kita bincang-bincang, kita sembang-sembang. Jadi Ibn Arabi ni kalau tanya Ustaz klasifikasikan dia sebagai ghali yang akhirnya bertukar menjadi mubtil. Okey? Dia bermula dengan pelampauan, akhirnya dia beralih kepada penyanggah. Faham sebab orang confuse, dia ni apa dia Ustaz ni, munafik ke apa benda ke? Okey, sebab orang confuse sebab apa? Sebab baca buku-buku dia yang awal, okey, awak boleh nampak tanda-tanda kealiman yang sangat luar biasa. Tapi bila awak baca buku dia yang hujung-hujung, awak jumpa kenyataan-kenyataan yang menyanggahi hampir ke semua yang dia cakap pada awal. Okey, manusia ni hidup dia ada fasa.
Awak jangan anggap buku ulama A yang dia tulis waktu umur dia 30 tahun dengan buku yang dia tulis umur dia 70 tahun akan sama sebiji. Biasanya akan ada perbezaan. Ada berbeza sikit, ada berbeza banyak, ada yang terus terbalik. Okey, sebab manusia ni dalam hidup dia punya pencarian tu tidak berhenti. Kecuali awak ni jenis lepas universiti habis ni tu tak baca buku lagi. Jenis yang macam tu dia punya akidah insya-Allah all the way sama. Okey. Dia punya IQ level pun akan kekal sama. Umur dia 25, IQ dia dekat situ. Umur dia 60 tahun pun IQ dia pun dekat situ. Orang macam ni dia masuk universiti sebab kawan dia masuk universiti. Macam familiar tak? Okey. Okey. Dia masuk universiti, dia pilih fakulti sebab kawan dia pilih fakulti tu. Dia tak tahu nak buat apa. Kalau kawan dia pergi universiti, dia tak pergi universiti. Dia tak tahu nak buat apa lepas ni dengan hidup dia. Jadi apa dia buat? Dia pun pergi universiti juga. Jenis macam ni kalau tak berubah, dia punya level akan sangkut dekat situ sampai dia meninggal. Okey? Tapi kalau kita sebut tentang mufakir, tentang alim, orang yang akal dia ligat, bergerak, mencari sana, mencari sini, hati tak pernah puas. Orang macam ni dia sentiasa akan berubah. Ada tak kawan-kawan yang macam tu? Ada, mesti ada punya. Ada yang jenis pening lah. Awak berbual benda deep sikit je dia tak boleh angkat. Okay. Ada, ustaz, go lagi ustaz. Saya nak dalam lagi. Jenis yang macam ni awak tahu dia akan ke mana. Dan jenis yang tak boleh brain lah, malas lah, kan. Jenis yang macam ni kita tahu dia akan ke mana. Okay. Tapi memandangkan awak dah dekat dalam universiti, awak kena paksa diri awak untuk join yang mana satu. Join yang macam awak lah hari ni lah. Jenis yang tak boleh brain dia tak akan datang majlis macam ni. Betul tak? So Ustaz ucapkan tahniah. Semoga giatkan lagi majlis-majlis macam ni. Satu lagi hadis Ustaz nak kongsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Betul? Nabi kata apa? Janganlah kamu melampau dalam beragama, kerana yang telah menghancurkan orang-orang terdahulu sebelum kamu adalah melampau dalam beragama. Melampau dalam beragama tau. Bukan melampau dalam makan. Bukan melampau dalam benda lain. Dalam beragama Nabi berikan peringatan. Dan Nabi kata yang menghancurkan umat terdahulu sebelum kamu melampau dalam beragama. Kasih contoh pelampauan dalam beragama. Okey. Dia puasa lama tak buka-buka ke ataupun puasa hari-hari? Dikira melampau. Tak buka-buka. Okey, puasa yang melampau tu dianggap sebagai ada dua jenis. Satu, awak berpuasa awak tak buka pada hari itu. Awak nak buka besok. Itu pun dah kira melampau. Apatah lagi awak delay 3-4 hari. Itu satu bentuk pelampauan puasa. Lagi satu bentuk pelampauan puasa adalah awak puasa hari-hari sampai tubuh awak menjadi sakit dan menjadi lemah. Ada kenal tak orang yang puasa hari-hari? Hari raya je dia tak puasa. Sebab dia kata yang haram puasa hari raya saja. Saya ada kenal. Dan biasanya mereka ni kalau puasa hari-hari, dia akan ada penyakit. Dia akan ada sakit. Okay, most of them. So Allah nak tunjukkan bahawa awak melampau mesti ada kesan buruk dia. Okey, apa lagi melampau dalam beragama? Banyak. So, it should be fast. Cepat. Tahajud tak tidur. Okey. Tapi kalau besok tak ada apa-apa, tak ada masalah. Dan kalau tak kahwin, tak ada masalah. Tapi kalau hari-hari tahajud tak tidur lepas subuh, dia ada penyakit pada tubuh nanti. Okey. Kalau ada isteri, kalau ada suami, awak tahajud hari-hari, suami terkebil-kebil, isteri terkebil-kebil, itu pun jadi dosa. Apa tadi? Berbunuhan, itu haram. Kan? Itu kita tak masukkan dalam ghulu. Itu jelas haram. Betul tak? Macam berzina, macam mencuri, itu tak masuk ghulu. Betul tak? Ghulu ni dia benda baik, tapi awak buat secara melampau. Sedekah, kasih semua duit,
sampai tinggalkan anak isteri kita miskin. Itu pun hulu juga. Apa lagi? Makan secara melampau sampai jatuh sakit kan, sampai membazir makanan, sampai orang yang perlukan makanan tak dapat dan sebagainya. Baik. Ibnu Arabi ni dia bermula okey, tetapi kemudiannya dalam satu fasa dalam hidup dia, dia mula over, dia mula melampau dalam mengamalkan beberapa amalan-amalan yang kita panggil sebagai amalan ketasawufan, amalan tasawuf. Apakah amalan-amalan itu? Dalam tarikat Akbariyah ni, dia ada 4 rukun. Satu dipanggil sebagai al-ju', berlapar. Bagi mereka, berlapar itu sendiri adalah jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke? Kita puasa ni, tujuan dia sebab nak berlapar ke? Apa tujuan puasa? Taqwa. Hazah. Bukan lapar tu. Tapi ada sebahagian orang, dia ekstrak. Dia kata memandangkan puasa ni melaparkan kita. Jadi lapar itu sendiri adalah satu kebaikan. Nampak tak? Itu adalah satu bentuk pelampauan already. That's already going over the board. Nampak macam innocent kan? Nampak macam, what's wrong with that? Tapi itu saja sudah menjadi satu bentuk pelampauan. Sebab Allah tak kata, Nabi tak kata, aku letakkan puasa supaya kamu berlapar, kerana bila kamu berlapar, hati kamu akan bersih, rohani kamu akan bersih, kamu akan dekat dengan aku. Allah tak cakap pun benda tu. Betul tak? Siapa yang datang bawa cerita, oh berlapar, inilah sebenarnya tujuan dia. Dan siapa yang berlapar, dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kenyang, jauh dengan Allah. Nampak tak? Apa terbalik dia? Orang yang kenyang, jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu rukun pertama tarikat dia. Nombor 2 dipanggil sebagai as-sahar. Sahar ni tak tidur, ataupun tidur sangat sedikit. Mana dia dapat benda ni? Tahajud. Kan? Orang tahajud, oh ni tahajud ni sebab apa hebat? Sebab di waktu orang lain semua sedang tidur, dia tidak tidur. Maka kebaikannya terletak pada ketidaktidurannya itu. So siapa yang tidur malam adalah lebih kurang daripada orang yang tidak tidur malam. Sebab tak tidur tu adalah dibenci oleh nafsu. Nafsu tak suka lapar, nafsu tak suka tak tidur. Okey. Nombor 3, lapar, tak tidur, samt, tak bercakap. Tak bercakap. And they can go on for days or even weeks or even months not even saying a word. Okay? Sebab bagi mereka ni, bercakap ini adalah nafsu suka. Nafsu tak suka diam. Nak diam bukan senang. Ada orang terbalik pula, bercakap tu nafsu dia tak suka. Jadi diam aja, kan? Okay? Dia bukan tarikat Akbariyah. Okay. Jadi kebanyakan manusia bercakap itu memuaskan nafsu. Jadi apa mereka buat? Diam. Kita diam. Ada Nabi pernah cakap benda-benda ni? Ada Nabi kata masalah tu adalah pada bercakap tu. Ada hadis ustaz. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakaplah benda baik ataupun diam. Masalah diorang ni, diorang tak cakap benda baik pun. Dia train diri diorang untuk diam berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Nabi kata, cakap benda baik. Kalau tak ada nak cakap benda baik, baru diam. Nabi tak kata, diam, that's the default state. No, that is not the default state. Kalau ada benda baik cakap bismillah. Nombor 4 apa? Agak-agak nombor 4, jauh daripada manusia. Ni dipanggil uzlah.
Ini dipanggil khalwah, menjauhkan diri daripada manusia. Sebab manusia ni dia mengingatkan kita tentang dunia, bukan tentang Tuhan. Kemudian apa dia ambil? Dalil Nabi masuk ke gua. Betul? Yatahannath. Kerja tahannuth ni adakah termasuk dalam sunnah? Masuk gua. Bukan man cave Boleh? Siapa ustaz, saya nak pergi betapa ustaz? Saya nak ikut jejak Nabi SAW. Masuk sunnah ke? Dia tidak termasuk sunnah sebab ia berlaku sebelum kenabian Nabi, kan? Lepas tu Nabi tak buat. Ada yang tanya, kenapa Nabi buat benda tu in the first place? Nabi nak apa? Manusia ni kan dia suka spekulasi, ada je orang spekulasi, oh dalam gua tu dia buat zikir nafas. Hey. Oh, sedap aje. Kan dia orang ni. Mana kita tanya dia, mana dia dapat? Oh, saya punya syekh tarikat beritahu saya. Mana syekh tarikat dapat? Tak payah tanya ustaz. Dia ada direct connection. DG straight dengan Tuhan, kan? Dia tak ada orang-orang tengah. Ada pula spekulasi kata apa? Nabi SAW dekat dalam itu dia bertapa. Macam-macam spekulasi lah manusia buat. Tak ada dalil pun yang cerita tentang benda tu. Ada sesiapa pernah bertapa kat sini? Ada keluarga yang pernah bertapa? Ada yang pernah join silat? Silat pernah dengar pasal pertapaan? Silat mesti ada, kan? Silat ada pertapaan. Biasanya lepas bertapa dapat apa? Dapat kebal. Dapat ilmu baru, betul? Dia orang pergi bertapa, most of them nak cari ilmu. But the ilmu that they are talking about is not the ilmu that you are talking about. Dia nak download something. Tak tahu silat, pergi bertapa, dah dapat ilmu tu, awak boleh bersilat. Awak tak kebal, boleh kebal. Awak tak kuat, jadi kuat. Awak tak boleh baca orang, awak boleh baca orang. Awak tak boleh baca pemikiran orang, awak balik boleh baca pemikiran orang. Okey? So ini dipanggil sebagai uzlah. Dan Ibn Arabi ni, empat-empat benda ni dia buat, dan dia buat secara melampau. Secara melampau. Dan dia mula bercakap benda yang bukan-bukan selepas dia bertapa di dalam kubur. Pernah tak dengar orang korek kubur, duduk dalam kubur? Indonesia. Ni dia panggil bersuluk, kan? Mana datang benda tu? Sebelum tarikat keluar, golongan Kristian dah buat dah, golongan Hindu buat dah. Okay? Some Buddhist even did it. Apa mereka buat? Mereka kolek kubur, mereka duduk dekat dalam. Sebab apa? Matilah sebelum kamu mati. Mana dengar? Mutu qabla an tamutu. Hadisun maudhu' nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matilah kamu sebelum kamu mati. Ataupun matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Ini hadis palsu. Mana-mana syekh tarekat tak setuju, kita berjumpa. Kan? Kita minta dia orang buktikan mana hang dapat benda ni. Kan? Saya tahu mereka akan dapat daripada mana. Memang tak ada dalam buku-buku hadis. Kami dapat straight. Okay. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia cerita bila dia masuk dalam kuburan tersebut, bila dia keluar, dia boleh bercakap dengan mayat. Dia boleh bercakap dengan orang-orang dalam kubur. Sampai syekh dia cari dia, mana mamat ni hilang. Kan? Cari dia sampai ke kubur, jumpa dia dekat sana. Tiba-tiba dia kata syekh dia tu mengalami sesuatu pengalaman. Dan kalau tak silap saya, syekh dia pula time tu boleh dengar mayat-mayat ni bercakap apa. Lepas tu dia sindir syekh dia. Sekarang ni syekh, siapa yang bersama dengan orang yang mati dan siapa yang bersama dengan orang yang hidup? Sebab syekh dia kata, apa hal kau buat kat sini bersama yang mati? Kenapa tak bersama-sama kami dengan orang-orang yang hidup? So bila syekh dia mula mendengar mayat-mayat ni bercakap,
Dia sindir Syekh, dia kata, so Syekh, sekarang ni siapa yang bersama dengan orang yang mati dan siapa yang bersama dengan orang yang hidup? Okay. So diorang punya level jangan main-main. Diorang punya level bukan level ulat buku. Dia bukan level orang baca buku, bukan. Dia level orang yang sudah melangkaui pengalaman. Faham? They have went beyond books. Macam sekarang ni, kalau ustaz cerita teori, semua orang boleh terima. Tapi kalau ustaz kata, nak betul-betul tengok jin, kan? Percaya ke jin ada? Ada. Can you prove to me? Dah berpeluh dah, kan? Nak tengok tak? Kan? Tak ramai yang akan buat. Tapi orang-orang macam Ibn Arabi ni, dia gangho. I want to see as much as I can. Saya tahu ada sebahagian awak yang ada sekelumit macam tu. Ada sebahagian awak pula terbalik. Semua benda tak nak try. Semua benda takut. Apalah, simple-simple je cukup. Nak deep-deep apa, kan? Orang macam ni, dia tak akan jadi scholar. Dia tak akan jadi ulama. Okay? If you have that mentality, don't dream to become a scholar. You will never become one. Okay? Orang yang nak jadi alim, orang yang nak cari ilmu, nak jadi betul-betul ilmuwan, kita semua dalam proses nak jadi, bukan dah jadi. Kena ada gila sikit. You have to be mad little bit. You cannot be sane. You tak boleh jadi waras macam orang biasa. Orang biasa macam mana? Orang biasa dia nak teruskan kehidupan dia. Dia nak makan, dia nak minum, cukup gaji, betul tak? Kahwin, dapat anak, boncet. Lepas tu meninggal. Betul tak? Itu normal. Orang gila, dia cari apa? There must be something more to life than this. Faham tak? There must be something more to life than this. Sikap ni ada kebaikan dan ada keburukan, of course. Kalau dikawal, dipandu dengan betul, dia akan jadi baik. Tapi kalau tidak terkawal, tidak terpandu dan bahkan melampau, dia akan jadi rosak, serosak-rosaknya. So, Ibn Arabi dia alami semua benda tu. Dan dia orang amalkan zikir dalam gelap, tak makan lama, tak jumpa orang lama. Dan selepas perbuatan-perbuatan ini, berlaku khalalun fi aqlihi. Khalal ni apa? Kita tahu sebagai gangguan pada otak dia. Ini pandangan siapa tau? Ini pandangan Imam Az-Zahabi. Pada saya, dia punya diagnosis ni bagaikan seorang psikiatris ataupun psikologis moden. Dia kata Ibn Arabi ni orang baik, okey dia. Tapi selepas dia mengamalkan ritual-ritual ini, otak dia jadi rosak. Awak kalau nak try boleh tak? Dan trust me, awak juga akan mengalami benda-benda yang sama. Cuba awak tak berjumpa dengan orang berbulan-bulan dan bergelap, tak bercakap, berlapar selapar-laparnya, tahan tidur. Tahan tidur ni awak buat 2-3 hari je, awak boleh halusinate dah. Dan bila halusinate, orang yang salah faham, dia akan anggap bahawa halusinasi dia itu adalah pengalaman yang real. Berapa ramai orang dalam dunia ni tertipu sebab halusinasi. Berapa ramai syekh tarekat sebenarnya tertipu kerana halusinasi. Berapa ramai orang yang mendakwa diri wali tertipu sebab halusinasi. Halusinasi ni apa? Berlaku satu pengalaman yang sebenarnya bukan berlaku di alam realiti, tapi berlaku dalam otak awak. Macam orang-orang yang ada skizofrenia, dia nampak, dia memang nampak, tapi bukan di dataran realiti. Dia hanya pada dataran persepsi, on the realm of perception sahaja. Sebab tu orang lain tak nampak. Kalau nak kata rumah awak ada gangguan jin, kan, nak confirm, mesti ada lebih 2-3 orang yang mengalami. Kalau seorang je kata, Ustaz, saya nampak kelibat Ustaz, saya malam tidur kena empak, itu tak confirm lagi. Boleh jadi ia hanyalah halusinasi sahaja, ataupun penyakit mental orang itu. Tapi kalau 2-3 orang dalam rumah yang sama mengalami perkara yang lebih kurang sama, dalam keadaan mereka tidak berkonspirasi untuk menipu sesiapa, maka kita anggap tu sebagai an objective evidence lah. Walaupun tak sampai pada tahap evidence tertinggi, tapi paling tidak can be a supporting evidence yang lebih tinggi daripada persepsi sahaja. Dalam satu majlis zikir yang Ibn Arabi buat di Mesir,
Dia kata mereka bergelap dan keluar cahaya daripada tubuh kami bila berzikir. Dan bila keluar cahaya daripada tubuh tu, datang satu makhluk yang rupanya seindah-indah rupa, mula bercakap perkara-perkara seperti wahdatul wujud. Kebaikan itu terletak pada kewujudan dan keburukan itu terletak kepada ketidakwujudan. Itu semua dah berbaur-baur wahdatul wujud. Selepas kejadian-kejadian seperti ini, Ibn Arabi mula menulis secara terbuka tentang akidah wahdatul wujud. Pada awal-awal tu, kita dah nampak macam ada imbasan-imbasan, tapi beliau masih belum berani untuk menyatakan secara terang-terangan. You have to know how to play a game. You kalau hidup di dalam sebuah masyarakat, yang masyarakat tersebut ada fahaman tertentu, yang mana kalau you langgar, you boleh kena tindakan undang-undang, maka apa yang you boleh buat? Pertama sekali, you went underground. You go underground. Betul? Nombor dua, you berlakon. Nombor tiga, you guna kesenian. Okay, ini saya bukan nak ajar awak untuk jadi rebel. Tapi inilah tiga metod yang diambil oleh orang-orang yang melawan arus utama. Dia akan guna underground, maksud dia bergerak secara tertutup. Nombor dua, dia akan buat apa? Dia akan menipu, berbohong lah. Maksud dia secara terang-terang dia kata I'm with you, tetapi hakikatnya tidak. Dia akan menulis dengan bahasa-bahasa simbolik, hanya orang-orang tertentu faham. Siapa kat sini dengar lagu M. Nasir? Dengar. Minat ke dengar-dengar gitu je? Minat juga dulu Okey. Lagu dia paling tidak ada 3 lapisan makna. Betul tak? Minimum ada 2 lapisan dia. Orang yang tak faham benda, dia akan faham lapisan pertama lah. Cerita tuntun lelaki perempuan lah. Biasanya bukan itu yang dimaksudkan. Itu bukan maksud tertinggi. Dia akan ada layer kedua, akan ada layer ketiga. Bahkan sebahagian lagu kita lihat macam ada layer keempat. Okey? Ini cara mereka nak menyembunyikan ajaran-ajaran mereka. Cara yang ketiga apa tadi? Termasuk juga menggunakan kesenian, menggunakan teater, menggunakan wayang kulit, menggunakan muzik, menggunakan syair, menggunakan sajak. Maksud dia, you tak cakap terus terang. You don't say it bluntly. You tutup dengan lapisan-lapisan makna berbeza. So, bukan senang nak tulis buku-buku diorang. You nak kena make sure point tu ada, lepas tu point tu ditutup, lepas tu point yang menutup itu juga ditutup. Siapa baca Da Vinci Code? Kalau Dan Brown buat movie setting dia 7th century Andalusia, lagi banyak bahan dia boleh buat. Sebab zaman tu lagi interesting. Okay? Lagi interesting daripada zaman Middle Ages dekat barat. Jadi selepas dia melakukan benda-benda yang melampau ini, ustaz juga berpegang dengan pegangan ini. Pada ustaz, dia ni bermula okey, tapi kemudian melampau, akhirnya berlaku khalal pada akal dia, maka dia start hallucinating. Bila dia start hallucinating, dia start nampak Rasulullah SAW, nampak wali tu, wali ni, nampak Khidir, bahkan merentasi alam tu, alam ini. Bukan senang kalau awak ada alami benda-benda macam ni. Awak akan jadi eksentrik. Awak akan eksentrik, maksud dia susah untuk awak campur orang biasa. Okey. Siapa dekat sini ada pengalaman-pengalaman yang pelik-pelik, awak tahulah. Kan? Awak nak cerita kat orang, takut orang kata gila, kan? Ataupun takut pula nanti orang salah faham, ataupun orang agungkan kita pula lepas tu. Aku rasa kau ni wali ni, kan? Aku nak ambil baiat boleh, kan? Kita dah rasa kita pula kadang-kadang boleh ujub, kan? Saya kenal ada seorang ni, dia bermimpi dalam sebuah mesyuarat macam parlimen macam tu, dengan suara, wahai Sufulan bin Sifulan, kamu sudah diangkat menjadi wali. Dan dia pegang benda ni selama berpuluh tahun. And I know this man, he started well. He started very well. Saya dulu solat Jumaat dengan dia.
Tapi sekarang ini dia sudah tidak solat, sudah tidak puasa, sudah tidak bayar zakat dan sebagainya. Kerana apa? Pengalaman-pengalaman kerohanian ini. Dia kata nampak bidadari, nampak syurga, nampak perbuatan orang lain. Ada orang pernah tanya dia, macam mana you boleh tahu orang buat apa? Sebab bila saya tengok muka orang, amalan dia semua keluar kat sebelah kanan dia. Okay. And these things are real. Ni semua bukan main-main ya. Memang orang-orang tertentu dia boleh baca awak punya masa silam. Bahkan ada yang boleh baca masa depan awak. Macam mana benda tu berlaku? Itu untuk hari yang lain kita bincang. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibn Sayyad, dia boleh baca minda Nabi SAW. Ni dalam Bukhari ada. Nabi menyembunyikan sesuatu dalam minda dia, Ibn Sayyad boleh baca. Bayangkan, minda Rasulullah. Nabi punya minda mesti ada antivirus, betul tak? Mesti ada security. Pun boleh dibaca oleh Ibn Sayyad. Apatah lagi minda-minda awak. Tu keluar tu. Okey. Okey. Apatah lagi minda-minda kita ni. Illa man rahimah Rabbuh. Ada soalan ke? Tanya. Kata dia gila ke kalau macam ni? Dalam kategori gila Ustaz? Dia okey, takrifan gila apa? What is the definition of insanity? Hilang kewarasan. Takrifkan waras. Very good. Itu key point dia. Boleh membezakan yang betul dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Itu orang waras. Clear? Orang yang tak waras ni bukan orang yang ada cik pon kat atas tu. Bukan. Bukan. Oh. Ngucap. Okey. Terkejut Allah. Macam mana nak bawa masuk hutan ni? Okey. Orang yang tak waras bukan orang yang saya rasa saya ni wali Allah. Kan? Bukan. Orang yang tak waras ni dia dah tak tahu beza yang benar dengan yang salah. Dia dah tak tahu beza kalau dia lompat daripada bangunan ni apa jadi. Sebab tu orang-orang yang bunuh diri tak semua yang lakukannya dalam keadaan sedar. So kita tak boleh menghukum dia orang. Tak boleh nak kata ni confirm astaghfirullahalazim mati dalam su'ul khatimah ni. Paling tidak pun kita kata dia bunuh diri. Betul tak? Awak tak tahu sama ada dia bunuh diri dia, sebab kalau bunuh diri kena sedar, atau dia termati. Termatilah. There's no such thing as termati. Betul tak? Semua ada dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak sedar, katalah dia tak sedar dia terus lompat. Itu kita kata orang yang tidak waras. Tapi kalau orang yang kata aku tak mau hidup lagi dah. This is too unbearable. I don't care, whatever happens happens. Aku masuk neraka, lantaklah. Dia lompat. Itu waras dan itu bunuh diri. Okey. Jadi Ibn Arabi ni dia tak masuk level tak waras. Sebab dia masih boleh tulis buku. Dia masih boleh bercakap dengan teratur. Dia masih boleh menulis buku secara teratur. Siap dengan bab lagi. Dan itu bukan tanda orang yang sudah hilang kewarasan. Dia boleh tukil Al-Quran. Dia boleh tafsirkan Al-Quran lagi. Okey, so dia bukan, kita tak boleh kategorikan dia sebagai tidak waras. Dia ada kewarasan, tetapi mungkin kita boleh kata dia berhalusinasi. Okey, he started to hallucinate. Kenapa saya begitu yakin yang dia hallucinate? Sebab dia mendakwa sebagai kutub. Tahu kutub? Bahkan Khatamul Awliya. Khatamul Awliya tu Nabi Khatamun Nabiyyin. Dia pun nak juga, dia kata dia Khatamun Awliya. Penutup segala wali-wali. Menutup segala wali-wali. Bahkan pernah dengar hadis Nabi, aku ni macam kan orang yang membina bangunan. Nabi-nabi sebelum ni dah bina bangunan. Tinggal ada satu kawasan labinah tu untuk letak satu batu bata. Itulah aku.
Ibn Arabi tak kata dia batu bata. Dia kata dia emas, bahkan perak. Emas dan perak. Nabi kata dia batu bata. Ibn Arabi kata aku batu bata emas tu. This guy is too much. Okay, kita kata dia ni ada dia dah over. Okay, saya tak ada tahan-tahan lagi lah cakap tentang Ibn Arabi. We have to expose him as he is. Tapi orang luar kata-kata orang yang ikut tarekat tasawuf ni, oi takut. Dia wali besar ni. Salah cakap kena laknat ni. Kan, ni memakan daging ulama. Orang macam ni rata-rata mereka tidak berfikir dengan betul. Kita tanya dia orang, boleh ke seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala bercakap perkara-perkara yang dia cakap? Dia mendakwa bahawa kitab Fususul Hikam dia itu, kitab yang terakhir sekali yang ditulis, adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang pada dia, Nabi kasih buku tu. Katalah kita accept benda tu as truth. For argument sake benda tu betul. Nabi datang kasih dia. Apakah posisi Fususul Hikam dalam Masadirut Tasyri'? Bawah Quran. Sama level lah dengan hadis mutawatir lah. Kan? Sebab yang riwayatkan hadis tu Fususul Hikam daripada dia, murid dia ramai. Dan Nabi perintahkan dia untuk keluarkan dan ajarkan kepada manusia. Okay, there's only two possibility. It's either true or false. There cannot be a third possibility. Boleh ada kemungkinan ketiga tak? Buku tu bukan daripada Nabi dan bukan daripada Nabi. Ada kemungkinan yang ketiga? Ada tak? Tak ada kemungkinan yang ketiga. So bagi orang-orang yang nak katakan dia ni wali Allah, dia ni Syekhul Akbar, awak kena tengok balik cerita Fususul Hikam tu dan awak kena buat keputusan. Betul ke ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini daripada Nabi, awak kena be truthful, awak kena jujur, and you have to accept the repercussion of that acceptance. Betul tak? Buku tu kuat sangat ke saya berbual? Tak kan? Buku tersebut akan jadi salah satu daripada masdarut tasyri'. Yang menjadi masalah, buku tu menyanggahi Al-Quran, menyanggahi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggahi hadis-hadis mutawatir, menyanggahi hadis-hadis sahih yang jelas, menyanggahi akidah asas Islam. Bukan ahli sunnah wal jamaah ke salafi ke sufi, tidak. Dia menyanggahi akidah asas Islam, menyanggahi rukun iman. So you cannot be a Muslim in the same time accepting him as a wali Allah. Saya bukan nak mentakfirkan orang yang terima dia sebagai wali, tidak. Saya kata macam tu sebab pada saya adalah contradiction yang sangat luar biasa sekali. Okey. Baik. Apa akidah yang dibawa sebenarnya? Apa akidah yang terkandung dalam Fususul Hikam tu? It's not complicated tu, brothers and sisters. Dia benda susah. Dia benda pelik. Sebab tu orang tak sure dia faham ke tak? Faham tak? Bila baca tu, kita yang jadi tak sure. Aku faham ke tak faham ni? Betul ke dia cakap benda ni? Masuk akal ke dia cakap macam ni? Itu yang buat orang tertahan-tahan tau. Bukan sebab benda tak jelas. Benda dia jelas. Saya rasa kalau Ibn Arabi hidup pun dia akan kata, aku dah tulis terang-terang dah. Apa lagi yang korang tak faham ni? Kan? Kita yang, betul ke tak betul? Tak boleh ni. Takkan lah. Saya tak tahu. Kalau saya Ibn Arabi, saya tak tahu lagi macam mana nak tulis. All clear cut statements dia kata dah. Okey, Wahdatul Wujud ni apa sebenarnya? Apa akidah yang dia bawa? Simple. Dia kata yang ada hanya Allah. Okey? Ustaz rumuskan saja, tak payah cerita panjang-panjang. Yang ada hanya Allah. Jadi Ustaz, meja ni pokok, babi, anjing, kucing ni apa Ustaz? Kan dah kata yang ada hanya Allah. Yang ada semua ni, yang ni semua adalah penjelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh tak awak kata Ibn Arabi kata kucing tu Allah? Boleh tak? Adakah itu yang Ibn Arabi kata? Ibn Arabi tak kata kucing itulah Allah sebenarnya, tidak. Dia kata kucing ini adalah penjelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan satu-satunya penjelmaan Allah. Seperti mana pokok itu juga penjelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ada hanya Allah. Alam ini hanya penjelmaan Dia. Awak kena bezakan dua fasa.
Satu fasa sebelum Allah menjelma, kemudian selepas Allah menjelma. Sebelum dia menjelma dipanggil sebagai maqam ahadiyah. Maqam ahadiyah ni Allah sebelum ada sifat, sebelum ada nama, sebelum ada makhluk, sebelum ada alam, sebelum ada sesuatu pun yang ada dengan dia. Okey? Itu dipanggil sebagai al-wujud al-mutlaq. Tuhan yang wujud secara mutlak. Mutlak ni maksud dia tidak berkait dengan apa-apa selain diri dia sendiri. Selepas berlaku penjelmaan alam ini, maka baru dia mula ada sifat. Sebab Allah tak boleh bersifat pencipta kalau tak ada ciptaan. It only makes sense dia become pencipta bila ada ciptaan. Kalau tak ada ciptaan, macam mana dia boleh disifatkan sebagai pencipta? Dia tak boleh disifatkan sebagai berkasih sayang sebab tidak ada objek untuk dia limpahkan kasih sayang dia. Understand? So itu yang dia kata pada awal tu Tuhan tidak bersifat, tidak bernama dan sebagainya. Lepas tu dia jelmakan diri dia, barulah keluar sifat-sifat dan nama-nama ini. Okey. Tu je. Awak wujud tak? Awak sebagai awak, diri awak itu wujud ataupun tidak? Laut ada laut. Laut tahu laut? Titisan dalam laut tu, titisan tu wujud tak? Titisan laut. Kasih lagi satu contoh lah. Laut dengan ombak. Ombak tu ada diri sendiri tak? Ombak tu boleh tak kita pisahkan daripada laut? Tidak, pening. Awak boleh faham, jangan takut. This is very simple. Hanya benda bawah dengar. Tu je. Apa benda ni? Relax. Give yourself a couple of minutes. It will sink in. Laut, bayangkan laut tidak berombak. Ini perumpamaan yang mereka suka kasih. Laut yang tidak berombak itulah Tuhan pada maqam ahadiyah itu. Tak berombak ni maksudnya tak ada sifat, tak ada apa. Bila dia buat penjelmaan, mula berombak. Tapi nak tanya, ombak tu boleh wujud sendiri tak tanpa laut tu? Bahkan boleh tak kita kata ombak tu adalah laut juga? Dan laut itu adalah ombak itu juga. Tu je dia kata. Tuhan itu bagaikan laut, bagaikan segala yang wujud selain Allah, bagaikan ombak itu. So nak kata ombak itu laut boleh, nak kata ombak itu bukan laut juga boleh. Faham? Boleh tak kata ombak itulah keseluruhan laut? Tak boleh juga. Tapi boleh tak kita kata ombak itu tak boleh dipisahkan daripada laut? Pun boleh juga. Sebab tu Ibn Arabi kata dalam Fususul Hikam, dia kata law syi'ta qulta annahu huwal haqq wa law syi'ta qulta annahu huwa al khalq. Kalau kamu nak, kamu panggil dia alam ni haq. Itu nama Allah tu. Kalau kamu nak, kamu panggil dia al khalq, makhluk. Mana-mana kamu nak pilih. Kalau kamu nak confuse pun boleh juga. Betul, he said that. Ada orang pilih hairah, kehairanan. Because everything there is him. Yang wujud hanya dia. Saya satu. Tangan saya ini, adakah ia saya atau bukan saya? Saya. Terpulang awak. Awak nak kata tangan ini saya boleh, nak kata tangan ini bukan saya pun boleh. Nak confuse pun boleh. Begitulah. Sebab tu mereka kata alam ini dipanggil al-insan al-kabir. Kita al-insan as-saghir. So seluruh wujud ni insan kabir siapa? Allah insan kabir, kita insan saghir. Ada soalan tanya je, tanya. Bahagian mana tak clear, tanya Ustaz. Okey.
Ustaz tambahkan lagi penjelasan. Mana datang cerita ni Ustaz? Apa masalah diorang ni? Apa masalah diorang untuk isbatkan alam Allah? Why not stop there? Betul tak? Apa cerita ni alam yang wujud hanya Allah lah, kan? Ombak laut, why go there? Nabi tak ada cakap pun benda-benda tu. Tak ada seorang Nabi pun yang cakap benda-benda macam tu. Okey, tadi kan Ustaz cerita pasal ghulu, pelampauan. Awak tahu tak, dalam tauhid juga manusia boleh melampau. Macam mana melampau dalam tauhid? Ni tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat, semua sekali dia cantumkan. Sebab dia kata macam ni. Dia kata, kalau kamu kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tak cukup power lagi tauhid awak. Awak tak cukup mengesakan. Tauhid tertinggi adalah mengisbatkan yang ada hanya Allah. Baru tauhid. Baru mak lepas. Baru mak lepas. Yang ada hanya Allah. Ini ghulu dalam beragama. You should stop there. There is already a border, a red line that should not be crossed. But the Sufis, not all of them, some of them have crossed that line. Thinking is a higher level of spiritual experience. Tidak. Mereka menyangka itu adalah satu tingkatan tinggi dalam perjalanan kerohanian seseorang. Ia bukan satu tingkatan tinggi, tapi tingkatan yang dah, awak main snake and ladder kan, kena makan dengan ular tu turun bawah balik. Tapi menyangka bahawa awak sudah sampai satu tahap tinggi. Why can't you just stop there? Kenapa tak berhenti di situ? Sampai tahap mengatakan bahawa la ilaha illallah adalah zikir orang awam. Zikir orang yang tahap tinggi, la maujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kata itulah tauhid. Kalau itu tauhid, syirik apa? Apa maksud syirik bagi mereka? Exactly. Syirik, sebenar-benarnya syirik adalah mendakwa ada yang wujud selain Allah. So kita semua ni dalam syirik sebenarnya. Diorang sahaja yang berada dalam tauhid. So kalau awak kata golongan khawarij itu melampau, mentakfirkan orang, mensyirikkan orang, geng ni lagi dahsyat. Dia nak mengatakan seolah-olah rata-rata umat Islam sebenarnya dalam syirik. Dan hakikat tauhid yang sebenar adalah mengatakan yang tidak ada yang wujud kecuali Allah. Bukan secara majazi, bukan secara kiasan, tetapi secara hakiki. Secara majazi macam mana? Secara kiasan ni senang je lah. Katalah saya berceramah, awak kata macam ni dengan kawan, aku rasa macam tak wujud kat sini kan. Kecil hati lah kata. Bila dia kata aku rasa macam tak wujud, dia betul-betul hilang ke? Secara kiasan sahaja, betul tak? Tapi wahdatul wujud ni mengatakan bahawa secara hakikat yang ada hanya Allah. Jadi bila mereka menafikan kewujudan selain Allah, mereka menafikan secara hakikat, bukan secara kiasan sahaja. Okey? Awak ni semua adalah penjelmaan Allah Subhanahu wa taala. Semua, bahkan anjing sekalipun. Bahkan tai sekalipun. Ini Ibn Arabi yang sebut. Dia kata boleh dinisbahkan kepada Allah segala sifat yang mazmum secara aklan dan mazmum secara syarak boleh dinisbahkan kepada Allah. Nak panggil Allah bodoh boleh. Nak panggil Allah kotor pun boleh. Nak panggil Allah hina pun boleh. Boleh dinisbahkan sifat-sifat yang mazmum aklan wa syar'an. Sifat-sifat yang terkeji secara syarak, sifat yang terkeji secara, sebab apa? Yang wujud hanya dia. Make sense kan? Make sense. Dan daripada sinilah keluarnya akidah-akidah seperti transcendental unity of religions, perennialism, unity of religions. Okey? Awak tahu tak orang-orang yang giat mempromosikan unity of religions dekat Malaysia ini adalah geng-geng yang membaca Fususul Hikam. Mereka menggunakan Fususul Hikam Ibn Arabi untuk mempertahankan pendirian mereka bahawa agama adalah sama semuanya. Okey?
Betul tak Ibn Arabi cakap benda tu? Betul ke? Betul. Okey, Ibn Arabi memang ada sebut benda tu. Tapi dalam kebanyakan penulisan dia tak bercakap secara terus terang. Tapi apa dia buat? Dia selamatkan semua, hampir semualah yang Allah laknat dalam Quran. Fir'aun dia selamatkan, kaum Lut dia selamatkan, kaum Nuh dia selamatkan. Okey? Kalau geng-geng ni dah selamat, siapa yang tak selamat? Ini saya kata tadi. Dia tak bercakap dengan bahasa terus terang. Kadang-kadang dia, awak benci saya ke tak? Saya tak benci. Tapi kalau boleh saya tak nak jumpa awak lagi lah. Kan? Saya nak awak hilang daripada dunia ni. Saya nak awak mati dalam keadaan sengsara. Kan? Cakap je lah terus terang. Kan? Faham? Adakah semua agama sama? Saya tak cakap macam tu. Tapi Fir'aun pun sebenarnya selamat. Dia ahli makrifah sebenarnya. Nabi Nuh punya kaum yang tenggelam tu pun sebenarnya tenggelam dalam lautan makrifat sebenarnya. Kan? Itu apa secara indirect? Semua selamat. Kalau Fir'aun selamat, Nabi Nuh selamat, Hitler mini je Hitler ni. Kan? Musyrik mana yang paling besar boleh lawan Fir'aun? Tak ada. Tapi so apa repercussion dia? Apa dia punya lazimul qaul? Apa dia punya natijah dia? Semua selamat. Dan memang betul dia ada cakap benda tu. Kata akhirnya semua akan suada, semuanya akan bahagia. Bahkan mereka yang masuk neraka pun, neraka tu akan bertukar menjadi nikmat kepada dia. So, what are we doing here? There's no we in the first place. It's just his manifestation. Itulah yang awak perlu tahu tentang Ibn Arabi ni. Itu je. Bahaya tak? Memang bahaya. Bahaya yang paling besar adalah dia mengkedepankan diri dia sebagai seorang wali Allah. Tanpa malu, tanpa segan. Dan ramai manusia dalam dunia ni menganggap dia sebagai Syekh Akbar, wali paling besar. Itu yang bahaya dia. So whatever nonsense that he spoke, you will find people who will defend him. Apa kejadah yang dia cakap pun awak akan jumpa orang yang pertahankan. Bahkan cerita yang dia pertahankan kaum Nabi Nuh, ada orang pertahankan. Yang dia pertahankan Fir'aun, dia selamatkan Fir'aun pun ada orang pertahankan. Ini kuasa ta'asub. Bila dah ta'asub, akal shut down. Okey? Soalan lah. Ada soalan online tak? Oh, ada soalan online. Uzlah tu dikira melampau tu tak? Okey. Uzlah yang dimaksudkan Ibn Arabi ni, dia orang buat lama. Sebab bagi dia orang, manusia ni adalah membawa masalah dalam hidup kita. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Manusia atau orang beriman yang bergaul dengan manusia lain dan sabar dengan kerenah mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bercampur dan tak sabar dengan kerenah manusia. Kan ada jenis orang macam tu kan? Kan aku tak boleh lah kan? Kan aku tak boleh ramai-ramai, aku menyampah, aku tak suka cakap-cakap, aku nak sorang-sorang saja. Adakah itu yang terbaik? Atau aku menyampah juga dengan dia sebenarnya. Tapi dia saudara se-Islam, aku akan sabar dengan kerenah dia. I will try my best to be patient with this person. Mana lebih baik? Of course, nombor 2 lebih baik. Tapi bukan senang nak buat nombor 2. So, uzlah yang disebut oleh orang-orang macam Ibn Arabi ni, kalau awak baca teknik khalwah mereka, dahsyat. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jangan cakap dengan orang langsung. Bahkan ada yang sampai, ada sebuah tarikat Tijani dekat Afrika, ada seorang ni yang pernah khalwah, dia bongkar, dia kata, bahkan syekh dia kata orang yang berkhalwah tak payah solat Jumaat dah, sebab khalwah tu lebih tinggi level dia.
Dan kalau perlu pergi solat Jumaat, cover yourself. Don't even speak to anyone. Gitu sekali. Ini benda tak ada. Saya yakin tak ada orang yang boleh jumpa mana-mana apa-apa sandaran langsung dalam Al-Quran. Ustaz, tapi dalam Quran tentang Nabi Zakaria tu tanda dia akan dapat Nabi Yahya, kan? Allah tukalliman nasa thalatha ayyamin illa ramza. Salah satu ayyamin illa ramza. Antara tandanya adalah Zakaria, kamu tidak bercakap dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan sign language. Dia bercakap ke tak bercakap tu? Sign language tu bercakap tak? Cakap lah, communicate juga. Tapi tandanya adalah dia tidak bercakap. Ulama' beza pandangan lah. Ada kata Nabi Zakaria tak boleh bercakap selama 3 hari. Itu tanda dia. Maksudnya bila anak dia dah nak lahir, dia dah tak boleh bercakap for 3 days. Ada pula Allah perintahkan dia untuk tidak bercakap selama 3 hari. So ada perbezaan pandangan. So you cannot find any sandaran. Sandaran yang mereka akan pakai biasanya sandaran yang lemah atau palsu atau takwil yang sangat jauh. Takwil yang sangat jauh. Ada soalan lain? Ya. Saya selalu fikir dalam benda ni tentang Ustaz selalu attack, ada orang selalu cerita tentang Arabi, Batiniyah. Dan disebabkan benda tu orang mula Ustaz Wahabi. Ada seorang Ustaz, ada seorang Ustaz Salafi, dia kata sebenarnya Batiniyah ni dari Ibn Arabi, akidah dia orang ni adalah wazin kepada akidah Asy'ariyah. Ya. Dia kata tu. Dia kata sebab itulah kalau orang tu attack Batiniyah, automatik orang panggil dia, orang akan panggil Wahabi. Ya. Apa benda Ustaz tentang kata? Dia jelaskan tak di mana sebenarnya akar akidah Asy'ariyah yang membawa kepada wahdatul wujud? Kalau according to Ustaz tu adalah bila mana dia menafi kan, bila mana Asy'ariyah kita tahu akidah Asy'ariyah dia, akidah dia adalah Allah mewujud bila makan. Jadi dia kata kalau Allah mewujud bila makan, maka sama ada dia tidak wujud ataupun dia boleh wujud di mana-mana. Okey. Faham ke? Maksudnya lazim daripada sama ada dia Allah mewujud melazimkan atheism ataupun melazimkan pantheism. Baik. Soalan macam gini lah best. Ni baru kita rancak sikit. Ni baru. Baik. Soalan saudara kita ni menarik. Ada seorang yang mengatakan bahawa sebenarnya akidah Ibn Arabi ni adalah lawazim, rentetan kepada akidah Asy'ariyah. Saya pun tanya, bahagian mana? Saudara kita yang dia ingat mungkin adalah bahagian di mana Asy'ariyah kata Allah maujudun bila makan. So bila maujud bila makan, hanya ada 2 kemungkinan, iaitu dia tidak wujud ataupun semua dia lah atau dia di mana-mana. Okey. Sebenarnya bukan tu je sebab mereka kata akidah wahdatul wujud rentetan. Dia ada lebih akar daripada itu. Lebih akar adalah isu sama ada wujud Allah itu nafsul zat atau ghairu zat. Di kalangan Asy'ariyah juga berbeza pandangan. Wujud awak ni adakah diri awak atau selain daripada diri awak? Your existence. Is it you yourself or other than you? Kalau awak kata wujud ini bukan diri awak, maka boleh dipisahkan wujud awak dengan diri awak. Masuk akal tak? Kalau kata wujud awak adalah awak, membawa masalah lain pula. So sekarang ni Asy'ariyah berbagi 2 pandangan. Satu mengatakan bahawa wujud Allah adalah Allah tu sendiri. Sebabnya awak tak boleh memisahkan wujud Allah daripada Allah. Ada kata wujud Allah bukan Allah dan bukan Allah. Macam wujud awak bukan awak dan bukan awak. It's not you, it's not other than you. La huwa, la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Ini termasuk perbahasan sifat dan sebagainya. Jadi bila dah mengatakan bahawa Allah itu adalah kewujudan itu sendiri, sebab wujud itu Allah, faham tak? So ni wujud tak? Wujud tak? Wujud tak? Wujud tak? Wujud tak? So wujud Allah. Sebab mereka mengatakan bahawa ini dakwaan ke atas Asy'ariyah. Asy'ariyah tak kata benda ni. Ini kefahaman orang. Orang kata kalau begitu
hakikat Allah adalah wujud itu sendiri. So the essence of God is existence itself. Sedangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak mengatakan benda tu. Dia hanya nak kata wujud awak dengan diri awak tak boleh dipisahkan, tu je. Faham tak? It stops there. But golongan Sufi Batini ni, dia bawa cerita lain. Sebab apa? Sebab dia terkesan dengan Plotinus. Dia terkesan dengan Plotinus. Plotinus ni dia ada akidah dia sendiri. Okey. Kita masuk isu Allah mawjud bila makan ni, kan? Teknik yang saudara kita guna tadi tu dipanggil sebagai as-sabru wa taqsim. Sabru wa taqsim ni apa? Kalau awak kata ini, maka hanya ada beberapa kemungkinan sahaja, A, B, C dan D. Tadi saya tanya, kalau orang mengisbatkan Allah mawjud bila makan, maka ada apa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan yang boleh berlaku? Saudara kita tadi kata berapa? Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau Allah mawjud bila makan, maksud dia tak ada atau dia ada di mana-mana. Betul? Saya nak cabar penghadan itu. Kenapa kata hanya ada 2 kemungkinan? Boleh tak ada kemungkinan yang ketiga? Di sinilah perbezaan antara Asy'ariyah dengan mereka yang menisbahkan diri mereka kepada gerakan Salafiyah. Asy'ariyah kata boleh ada sebuah kewujudan yang bukan dalam tempat. Understand? Sebab kita nak kena tanya, apa definisi tempat? What is the definition of a place? Makan. Nak tak nak kena masuk bab tu tau. Sebab makan pun ada macam-macam definition. Di sini datang isu tajsim. Rasa tak? Dekat sini Asy'ariyah dengan Salafiyah bergasak, gergar-gergar. Kau mujassim kan? Engkau kata Allah tak wujud kan? Sebab Asy'ariyah kata apa? Kalau you hadkan hanya pada 2 kemungkinan, seolah-olah kamu kata bahawa Allah ini jisim. Ini saya nak fahamkan awak. Awak setuju ke tak setuju tu lain cerita. Saya nak fahamkan awak. Asy'ariyah kata kalau you kata Allah mesti wujud dan wujudnya itu mesti bertempat, maka Allah mestilah jisim. Nampak? Asy'ariyah dah meletakkan kelaziman. Nampak tak? Seperti mana golongan Salafi meletakkan kelaziman ke atas Asy'ariyah tadi. Asy'ariyah tak kata apa benda tu. Dan saya melihat ada sebagian Asy'ariyah juga menzalimi sebagian Salafi by putting words into their mouth. They didn't say it. Salafi tak kata Allah jisim. Tak kata Allah ni benda lah, benda kan? Allah ada panjang, ada pendek, ada lebar, ada dalam. Dia tak kata benda tu. Tapi Asy'ariyah kata kalau hang cakap benda ni, the only logical conclusion is that God must have dimensions. Macam tadi pun sahabat kita melazimkan ke atas Asy'ariyah, kalau kamu kata macam ni, maka hanya ada 2 kemungkinan. You see ya? You see? So sekarang ni masing-masing menghadkan kemungkinan itu. So there's only 2 possibility. Yang ni pula kata there's only 1 possibility. Sedangkan yang saya faham golongan Salafiyah yang mengatakan bahawa Allah wujud bertempat, takrif tempat yang mereka guna bukan takrif tempat yang Asy'ariyah guna. Bagi Salafiyah, kalau yang ikut Ibn Taymiyah, makan adalah apa? Apa dia panggil? Sifah i'tibari. Amrun i'tibari, sorry, bukan sifah. Amrun i'tibari. You tahu amrun i'tibari apa? Amrun i'tibari ni perspektif. Macam atas ada tak atas? Atas tu wujud tak? Dengan sendirinya. Dia amrun i'tibari. Keatasan itu hanya wujud bila ada jisim. Kan? Bila ada macam kanan, kekananan itu. Kekananan itu wujud dengan sendiri tak? There's no such thing as rightness. Kalau saya di sini, kanan di sini. Tapi kalau saya pusing, kanan saya di sini. So there's no objektif kekananan. Tapi kalau awak tengok sebahagian takrif Asy'ariyah terhadap makan, dia panggil apa? Macam mana Asy'ariyah menakrifkan tempat? Sebahagiannya, bukan semua. Ha? Yes.
ada kesatahan. Maksud dia ada dimension. So when you say that this phone is here, phone ini dirangkumi oleh space. Dia panggil satah. Satah ni adalah bahagian yang menyentuh objek itu. Tapi awak tak nampak benda tu. It's just in the mind. It exists in the mind. Satah yang menyentuh itu daripada 3 dimensi. Betul tak? Panjang, dalam, lebar. So sekarang ni, when you speak about space, which one do you mean? Ustaz perasan, banyak pergaduhan Salafiyah dengan Asy'ariyah, kita tak duduk, tak tanya, how do you define this word? Macam mana you define benda ni? Tak, dah gaduh. Oh, you kata ada makan, I kata tak ada makan. Nanti lu. What do you mean by this word? Sebab tu bila kita berdebat dengan Kristian pun, Allah perintah kita buat apa? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kenapa? You kena ada common ground dulu, baru you boleh debate. You tak ada common ground, you cakap benda lain, I cakap benda lain. But I think that you are attacking me, and you think that I'm attacking you. Ni pandangan Ustaz. I have no problem with people saying Allah dekat atas. Sebab apa? Amrun i'tibari. Tapi sebahagian Asy'ariyah ada problem. Sebab pada mereka, bila ada isyarah, kelaziman dia adalah yang boleh ditunjukkan hanya benda berjisim. Dia orang telah menghadkan possibility itu. Pada saya, tak semestinya. Sebab apa? Arah itu juga adalah amrun i'tibari. Okey? So pada Ustaz, dia tidak melazimkan Asy'ariyah. Bila kami kata Allah wujud tidak bertempat, kami memaksudkan tempat yang saya sebut tadi itu, yang ada 3 dimensi. Allah tidak terikat dengan dimensi. Sebab apa? Allah tidak ada panjang, Allah tidak ada pendek, tidak ada lebar, tidak ada dalam. Kalau Allah ada benda tu, maka itulah yang kita panggil sebagai makhluk. Sebab tu dalam akidah Asy'ariyah, antara perbincangan besar adalah arat dengan jauhar. Betul? Kenapa Asy'ariyah bercakap panjang tentang arat dengan jauhar? Kenapa? You tell me why. Adakah kerana sukanya kami ambil daripada Aristotle kan? Aristotle lah imam kami kan? Kenapa? Sibuk sangat cerita arat dengan jauhar ni. Very good. Sebab apa? Nak fahamkan laisa kamitslihi syai'. Nak fahamkan apa itu alam. Alam itu apa? Takkan nak kata alam tu pokok, langit, kucing, beruang. Tak. Kita boleh rumuskan alam itu apa. Jadi Asy'ariyah berpegang, alam itu adalah segala-gala yang ada jauhar dan ada arat. Jadi kita merumuskan begitu. Jadi kalau alam yang ada jauhar dan ada arat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh ada jauhar dan tak boleh ada arat. Okey, perbincangan di sini besar, panjang. Cuma janganlah kita sampai menuduh, ini nak ikut Greek dan sebagainya. Bukan. Sebab dalam akidah Asy'ariyah, kita menggunakan sains sekali untuk menjelaskan. Macam hari ni, kalau you tengok ulama-ulama Salafiyah, mereka bila menjelaskan akidah, sebahagian mereka menggunakan sains juga. Betul tak? Ke mereka tak guna sains terus? Kenapa kena guna sains? Tak cukup ke Quran dengan Sunnah? Di zaman itu, sains yang kita panggil sebagai terkehadapan adalah teori arat dengan jauhar ini. Bahkan Ustaz boleh kata sampai ke hari ini, teori arat dengan jauhar ni masih boleh dipakai. Sampai ke hari ini. So they are trying to define what is alam. Alam itu apa? So kalau ini alam, maka Allah bukan begitu. Itu je cerita dia. Cuma perbezaan pandangan terhadap perincian-perincian arat dengan jauhar itu Asy'ariyah pun berbeza pandangan. Nak ada sambungan question, boleh tanya lagi. Yes. Saya ada 2 soalan lah. Ya. Sebab Ustaz ada mention bahawasanya wahai pemikir ni ada kaitan rapat dengan naturalism, inspirasi juga spontaneous kan. Nak tanya macam bagaimana pandangan Ustaz lah, kenapa ulama kalam khususnya Asy'ariyah melihat bahawasanya konsep macam emanation, al-fight dan juga konsep ayun dan tajadi yang daripada zat yang the one yang single tu dianggap sebagai tidak
simple dengan perbuatan tentang Allah yang memiliki sifat sunat dan sebagainya. Masih. Yang kedua, ada setengah sahabat kita yang defend Ibn Arabi. Dia kata bahawasanya kita tak boleh tuduh Ibn Arabi yang membawa mazhab tersebut sebagai neo-Platonic sebab mereka membawa daripada aspek dimensi spirituality. Siapa mereka tu merujuk kepada Plotinus. Mereka ni sahabat-sahabat yang cukup setuju dengan idea Ibn Arabi. Okey, okey. Jadi mereka kata bahawa kita tak boleh nak judge Ibn Arabi punya idea metafizik daripada lensa kalam sebab akan ada berlaku kontradiksi. Okey, yang itu isu kerohanian, yang ini isu akal. Okey. Terima kasih. Good questions. Okey, yang pertama tadi tu, saya ada short term memory tau sekejap. Yang pertama tadi, just remind me. Yang pertama tadi. Emanation. Correct. Sorry. Fine. Kalau kita rujuk pada Imam Ghazali dalam Tahafutul Falasifah kan. Pernah baca? Pernah dengar kan? Tahafutul Falasifah. Imam Ghazali isu dengan Al-Farabi and the gang isu fight lah, emanation ni. Sebab rentetan dia apa? Kelaziman dia apa? Kelaziman dia adalah mereka mendakwa alam ni tidak ada permulaan. Sebab Allah emanate himself. Bila emanate, sentiasa bersama ada dengan dia. Bukan Allah ada dulu, lepas tu baru alam ada. Tak. Sebab tu tadi saya kata Allah sebelum penjelmaan dengan selepas penjelmaan. Tapi sebelum dekat situ bukan sebelum yang berbentuk zamani. Bukan zaman Islam, zamani. Maksudnya temporal. It's not something temporal. Keselepasan dan kesebeluman yang bukan dalam zaman. Dia panggil mantiki. Kesebeluman dan keselepasan mantiki. So, conclusion dia apa? Alam qadim. Alam qadim. Di sini sebagai orang kritik Ibn Taymiyah pula. Hang kritik-kritik Ibn Arabi, you pun termasuk alam qadim juga, tapi secara nau'i. Ini lain cerita lah kan? Saya akan defend bab tu sebab that's not what he meant. Okay? Cuma je bila kita tengok pada Ibn Arabi, cerita dia sama. Dia membawa kepada alam qadim. Kita ambil contoh A.E. Afifi. A.E. Afifi seorang pengkaji Ibn Arabi. Dia pun merupakan benda sama. Dia kata, in the end of the day, Ibn Arabi mendakwa bahawa alam ni tak ada permulaan. Sebelum jelma, selepas jelma, secara mantiki, bukan secara zamani. Sebab konsep tajalli dengan konsep faid tak banyak beza. Kita boleh kata 99.99% is the same. It's just penukaran nama sahaja. Okay? Sebab tu Asy'ariyah tolak. Sebab dia membawa kepada mengatakan alam qadim dan mengatakan bahawa alam ini adalah jelmaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut jelma, dia zahir daripada benda tu. Kalau cipta lain, cipta al-ijad minal adam, mewujudkan sesuatu daripada tak ada. Dan benda yang dicipta tu bukan yang mencipta atau tidak datang daripada zat yang mencipta pun. Tapi kalau dia emanate, cahaya keluar daripada matahari, awak tak boleh nak pisahkan cahaya dengan matahari itu sendiri. Di sini datang masalah. Okay? Soalan yang kedua adalah berkenaan dengan Okey. Ni isu Zauqi, isu Kalami. Okey. Saya nak menegaskan dekat sini, isu wahdatul wujud ni bukan isu Zauqi. Okey. Salah besar bagi mereka yang cuba nak menghadkan kata ini adalah the realm of Zauq, not the realm of the mind. Sebab apa? Sebab segala pegangan mereka itu telah mereka jelaskan dalam bentuk falsafah. Kalau betul benda ni tak boleh difahami secara akal, why waste time? Ibn Arabi sendiri, sufi-sufi yang lain menulis secara teratur, siap dengan ta'rif, siap dengan penjelasan-penjelasan secara filosofikal, siap menggunakan istilah-istilah falsafah. Contoh istilah akal awal. Ibn Arabi kata itulah hakikat Muhammadiyah. Kenapa nak kena guna? Kenapa you nak kena explain? Kenapa nak kena even write a book? Oh, they write a book because they write this book for those people who have went through the same experience. Tapi isu dia dekat sini, adakah orang yang bukan sufi tak boleh faham?
Boleh. Sebab benda ni memang dah ditulis oleh ahli falsafah. It has been written by philosophers using words yang kita boleh faham. Dan bila kita cek buku-buku diorang untuk sama ada kefahaman kita betul ataupun tidak, we can be very sure we understand. Because kefahaman kita kata sebagai harmonious. Okay, how do you understand? How do you know that you know something or you understand something? Macam mana kamu nak tahu yang kamu dah faham sesebuah buku yang kamu baca? Application. Aplikasi. Aplikasi. Kata dalam buku-buku Ibn Arabi ni, macam mana nak tahu you faham? Nak tunggu mimpi Ibn Arabi datang? Hang dah faham dah ni kan? Aku ijazahkan hang. Macam mana you nak tahu you dah faham? Cerita boleh juga, tapi cerita pun boleh salah. Macam mana nak tahu yang you dah faham buku tu? You faham thoughts dia. First is the power of prediction. You dah boleh predict dah. Kalau ini pendapat dia mesti macam ni. Kalau dia isu ni pendapat ni mesti ni. Itu dipanggil awak benar-benar faham. Awak hanya benar-benar faham mak awak bila awak dah boleh predict. Mak aku ni kalau benda jadi macam ni confirm dia akan buat ni. Itu baru faham. Betul tak? Ibn Arabi kalau pegang wahdatul wujud seperti yang aku faham, mesti dia akan kata semua orang selamat. Cek lah, ada ke tak? Ada. Tepat tak? Harmonious with your prediction. Agakkan kamu. So bila kena, you have understood it. Awak dah faham. Tapi kalau awak kata, oh Ibn Arabi sebenarnya teori dia A, tapi baca statement-statement dia macam A. Terbalik dengan apa yang aku faham. Banyak pula statement yang sanggah apa yang kita faham. That means something is not right there. But if you can explain almost everything, you dah boleh rangkum sebab apa dia sebut ni, kenapa dia cakap ni, kenapa dia cakap ni, kenapa dia cakap ni, insya-Allah you dah kira faham. Okay. Ada soalan lain? Tadi you angkat tangan kan? You angkat tangan tak? Okay, siapa lagi? Silakan. Macam Ustaz kata ni, yang sebelum ni bila dia kata yang syirik dalam term Ibn Arabi ialah tak apa yang wujud, ada wujud selain Allah. Mengisbatkan ada wujud hakiki yang dua. Allah wujud hakiki, alam pun wujud hakiki. So cuma yang bila kata yang maksudnya bila semua orang syirik. Tapi kenapa Ibn Arabi boleh kata semua orang selamat? Ni yang menarik dia. Okey. Dalam Fususul Hikam, Ibn Arabi kata, semua orang akan menyembah Tuhan yang digambarkan oleh hawa nafsu dia sendiri. That means Hindu, dia akan gambarkan Tuhan macam patung Hindu. Dan semua itu adalah jelmaan ataupun manifestasi diri. Dan diri manusia itu datang dari mana sebenarnya? Diri manusia itu apa sebenarnya? Wa nafakhtu fihi min ruhi. So akhirnya yang beriman dia, yang diimani juga dia, yang melakukan syirik juga sukati dia. Yang ada hanya dia. Takkan dia nak azab diri dia sendiri? Faham tak? Is this madness? Yes. Is this insane? Yes. Sebab tu saya kata teori Ibn Arabi ni akhirnya membawa kepada apa? Tuhan yang ada kita kata dementia. Dia lupa diri dia sendiri. Sebab kita ni dalam proses mencari diri kita, iaitu kita adalah Tuhan. Ingat tak kamu ni Tuhan? Lupa. Jadi yang lupa siapa? Faham tak? So Tuhan yang ada dementia, yang ingin mencari diri dia sendiri. Sebab tu Ibn Arabi ada kata, Al-Arif dia, Al-Ma'ruf juga dia, Al-Syahid dia, Al-Masyhur pun dia. Yang melihat dia, yang dilihat juga dia. Yang melihat siapa? Yang arif siapa? Kita. Kita yang mengarif Allah. Betul tak? Tapi Allah, dia kata yang arif tu pun Allah juga. Jadi yang beriman dia, yang diimani dia, yang mensyirikkan diri dia juga dia. Tak boleh nak diselamatkan lagi dah. Tak boleh nak defend lagi. Dekat mana pun kita tak boleh nak defend dah. Ini bukan akidah Islam. Okay, ini bukan akidah Islam. Ada soalan lain? Sebagai buku Jawi, cerita Jawi, memang
memang sangat kuat mengaruh wahdatul wujud. Betul. Memang tak boleh nak ditakwil. Betul. Dan turun nafi. Dan sebab tu lah yang ada orang kata Syairah, betul. batinnya adalah lawazim kepada akidah Asy'ariyah. Okey, dia macam ni. Macam mana akidah kesufian yang datang ke bumi Melayu ni adalah akidah kesufian wahdatul wujud? Kenapa bukan akidah kesufian yang lain? Kenapa the dominant akidah yang masuk ke bumi kita ni wahdatul wujud? Why? Mistik lah. Mistik. Ini perlu kajian yang panjang, tapi ada beberapa pandangan lah. Macam almarhum Prof Abdul Fattah Harun, dia kata sebab ulama-ulama Melayu kita tak ramai, atau mungkin kita boleh kata tak ada yang mendalami falsafah. Sebab siapa yang belajar falsafah dan baca wahdatul wujud, dia akan tahu, ini sebiji Plotinus kata ni. Kalau awak tak belajar Neoplatonism, awak boleh kenal tak? Awak hanya tahu ni pelik. Tapi kalau awak belajar Neoplatonism, lepas tu awak baca wahdatul wujud Ibn Arabi, awak akan nampak, ni sama ni. Tapi masalah dia, Prof Abdul Fattah Harun kata, ulama Melayu kita, bukti dia apa? Dia kata ulama Melayu kita tak faham sangat falsafah sebab tak ada buku yang ditulis tentang falsafah. Tak ada. Kitab hadis pun tak banyak, kitab tafsir pun tak banyak, kitab falsafah pun tak banyak, bahkan tak ada. Kasih saya satu nama buku falsafah ditulis oleh ulama Melayu kita zaman-zaman Islam datang tu, atau zaman-zaman kegemilangan Melaka, zaman-zaman mungkin Hamzah Fansuri, Nurin Ar-Rarini. Buku mistik ni. Buku mistik memang banyak lah, tapi falsafah, dan falsafah ni dihentam teruk oleh Asy'ariyah. Dihantam teruk. Saya tahu ada orang tak setuju bila kita mendakwa bahawa Asy'ariyah yang mengkuburkan Mu'tazilah. Tapi saya cenderung lah dengan pandangan tersebut. Tapi kita tak boleh nak kata Asy'ariyah sahaja yang mengkuburkan Mu'tazilah. Salah. Bahkan ada peranan Ahlul Hadis. Kita harus iktiraf benda ni. Kadang-kadang ada taksub, tak boleh nak nafi. Dua-dua pihak ada taksub. Ahli hadis kata Asy'ariyah tak ada peranan langsung dalam menghapuskan Mu'tazilah. Asy'ariyah mu kata pula Ahlul Hadis tak ada peranan langsung dalam menghapuskan Mu'tazilah. Tak bolehlah macam tu. Imam Ahmad takkan tak ada peranan untuk lawan Mu'tazilah. Oh, Imam Ahmad Ahlul Hadis, tak, dia bukan Asy'ari. Okey. Dan dia melawan Mu'tazilah. Maksud dia, pemikiran-pemikiran dia itu sudah ada yang menentang Mu'tazilah. Kita kena iktiraf hakikat tersebut. Dan kita kena iktiraf bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dual direct dengan Mu'tazilah. Sebab apa? Dia bekas Mu'tazilah. Kan? Itu pun orang jadikan isu, kata ni pun tak boleh pakai sebab dia ni ex Mu'tazilah. Kalau gitu awak tak payah dengar cakap saya, sebab saya pun ex orang tarikat juga. Saya pun ex pekagum Ibn Arabi. Okey? Sebab itu saya keluar dengan kuat. Sebab I know what I'm talking about. Kita tahu sumber-sumber primer golongan ini. Kita tahu culture mereka. Sebab tu Imam Abul Hasan Asy'ari dikenal Mu'tazilah luar dalam. Dikenal Mu'tazilah luar dalam. Senang kata macam inilah. Awak kalau nak berdebat dengan postmodernis, bukan etis, awak perlu belajar falsafah tak? Ke tak payah langsung? Of course, first kali you kena tahu postmodernism tu apa kejadah. Minta maaf kejadah ni bahasa kasar ke? Tak, pada tu biasa je. Awak kena tahu postmodernism ni sejarah dia apa, betul tak? Macam mana barat ni daripada modernism beralih kepada postmodernism. Apa masalah diorang dengan modernism sampai nak beralih ke postmodernism pula? So at least you have to know history, you have to know philosophy. Dan bila you cakap dengan postmodernis, you kena guna tak istilah-istilah sebahagian yang mereka gunakan? Must you use their terminologies? Ke you tak nak pakai langsung? At least you have to use. Bahkan kalau kita tengok Imam Ahmad pun, dalam dia merat kumpulan-kumpulan yang lain tu, dia guna kat mereka punya terminologi. Dia guna. So nak tak nak you kena belajar, you kena pakai. Sekarang ni siapa yang sibuk belajar pasal postmodernism? Ahlul Hadis ke Asy'ariyah? Saya nak tanya secara jujur.
InsyaAllah. Kalau betul, alhamdulillah, mungkin saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, saya melihat yang banyak sibuk tentang postmodernism adalah ahlul kalam. Ini pada saya mungkin fakta. Dalam 100 ahlul kalam yang sibuk pasal postmodernism, kita mungkin akan jumpa 5 ahlul hadis. Kan? Sama saya rasa tak. Penekanan dia masih tetap pada Asy'ariyah, ahlul kalam, sibuk postmodernism, liberal Islam dan sebagainya. Salafi boleh lawan liberal, boleh, tapi dengan gaya mereka. Ada peranan gaya itu. Tak semua cara nak kena guna cara Asy'ariyah, tak. Bukan dalam semua keadaan awak kena guna cara Asy'ariyah. Ada sebahagian orang, awak jangan berbincang dengan cara Asy'ariyah, awak guna manhaj ahlul hadis. Simple, clear cut arguments. Ada orang, dia dah banyak keladak dalam kepala otak dia. Belajar filosofi dekat Oxford. Cuba awak bawa Quran hadis secara direct. Dia banyak keladak dalam kepala otak dia. Awak kena bersihkan dulu. First kali dia akan tanya, why are you so sure that you have the truth? Define to me what truth is. Dah tak nak awak nak kena define what is truth pula. Apa takrif hak? Ayah. Apa takrif kebenaran? Mengikut wahyu. Mana boleh? Mana boleh kita kata mengikut wahyu saja kebenaran? Kalau saya kata ini handphone, benar tak? Ada dalil dari Quran, sunnah? Tak ada. So kenapa statement ni benar dan Allah itu satu juga benar? Very good. Hantar belajar kat mana? Takrif hak ni belajar kat mana? Reveal. Bagus, very good. You have a good mind, ya. Dalam takrif Asy'ariyah, al-haq wa ma yutabiqul waqi'. Sesuatu yang selari dengan realiti. Betul tak? Bukan sesuatu yang selari dengan nas sahaja. Sesuatu yang selari dengan realiti. Postmodernis akan tanya awak balik, what is reality? Kan? So macam nak takrif reality? What is waqi'? Nampak? Secara tak langsung kita dah masuk perbincangan falsafah ke tak? Perasan tak? Secara tak langsung kita dah masuk bab pertama dalam Aqaid Nasafi, iaitu membincangkan isu epistemologi. Kitab-kitab Ahlul Hadis tak mula dengan epistemologi. Tunjukkan kepada saya satu kitab Aqidah Ahlul Hadis yang bermula dengan how do we know that we know. Macam nak tahu yang kita tahu? Apakah ilmu yang boleh kita percaya, apakah ilmu yang tak boleh kita percaya? Dalam Aqaid Nasafi, ni saya kasih contoh saya kasih contoh macam mana metodologi Asy'ariyah dengan metodologi Ahlul Hadis kena ganding dan kerjasama. Bukan saya nak kata metodologi Asy'ariyah saja yang betul, tidak. Kita kena ganding kerjasama. Dalam Aqaid Nasafi, bab pertama yang diceritakan adalah inna haqa'iqal asya' sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufasta'iyah. Dia start dia dah rembat sufasta'iyah. Sufasta'iyah siapa? Belajar tak? Sofis. Belajar kat mana ni? Kelas itu. Kelas apa? Kelas akidah kan? Akidah. Pakai kitab apa? Aqaid Nasafi kan? Kitab apa? Kubra Lakiniat lah. Itu kalam Asy'ariyah kan? Betul tak? Nak tak nak kena mula dengan epistemologi. Apakah sumber ilmu yang kita boleh percaya? Panca indera, akal dan khabar sadiq. Berita yang datang daripada sumber yang betul. Sebab apa? Postmodernis dia question 3 benda ni. Sebelum awak masuk Quran, masuk hadis, dia tak nak dengar. Cakap, wait a minute, I don't even trust and believe you. Tell me what can I believe in. Prove to me that I can trust my akal. Prove to me that I can trust my perception. Prove to me that I can trust history. Awak nak tak nak kena bincang benda tu. Orang yang simple minded akan kata apa? Handphone ni wujud lah. Mata aku nampak wujud, nak cerita apa lagi? Dia akan tanya awak, how do we know that we are not dreaming now? How do we know that we are not hallucinating now?
Betul tak? Kat luar tu, inilah isu-isu yang dibincangkan. Geng-geng liberal, ini isu yang dibincangkan. Setuju tak? Kita tak pernah dengar. I know, I've met them. Macam mana awak nak jawab? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kan? Hak telah datang dan batil telah pergi. Dia akan tanya awak, hak tu apa bro? Kan? How can I trust my own senses? My own senses always make mistake. Aku nampak bulan tu kecil, tapi hakikatnya akal memberitahu bulan tu besar. Kadang tengok orang daripada jauh, salah orang. So how can I trust my own eyes? Akal kadang-kadang salah berfikir. Semua orang yang berakal berjanggahan pandangan. Why should I trust my akal? Mungkin ada orang kata, oh tak payah cerita banyak-banyak, kita terima Quran hadis saja. But wait a minute, why do you trust in Muhammad? Why you believe in Muhammad? Ini saya jadi devil's advocate. Why you trust in Muhammad? Of course, because he speaks the truth. Evidence? Ada orang yang akan jawab, saya percaya Nabi Muhammad sebab dia mendapat wahyu daripada Allah. Ini dipanggil circular argument, fallacy. Betul tak? Saya jujur sebab mak saya kata saya jujur. Mana boleh pakai? Kenapa awak tolak dakwaan agama lain dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi awak terima? Sebab apa? In the end of the day, apa yang buat awak pilih Islam? Come, I want to hear answers from you. Apa yang buat awak terima Islam? Al-Quran? Paling make sense. Hah? Paling make sense. Apa tu make sense tu? Dalam bahasa, dalam istilah agama, nampak tak? In the end of the day, yang pilih siapa? Akal. Sebab tu Asy'ariyah dah nak habis sorry tak, maaf, saya dah dapat signal tadi, saja tak layan. Dah habis point ni. So in the end of the day, yang mengatakan Quran itu benar, akal kita, betul tak? Yang mengatakan hadis ini benar, akal dan fitrah kita. Itu yang Asy'ariyah maksudkan. Akal mendahului wahyu. Bukan bermaksud wahyu itu rendah daripada akal. Tidak. Sebab yang mengisbatkan kebenaran wahyu awalnya adalah akal. Akal yang kata ini wahyu. Ini daripada betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang salah faham. Orang ingat Asy'ariyah mengedepankan akal, kata itu tak betul. Itu tak betul. So rumusan dia adalah kita nak kena gabungkan kita punya metodologi. Jangan lagakan. Some situation you need this methodology, in other situation you need that methodology. Wallahu a'lam. Okay, sorry. Barakallahu fi, syukran jazilan atas perbincangan panjang lebar oleh Ustaz Nodros, dan harap-harap moga-moga hadirin hari ni makan hadirin boleh ambil ibrah, ambil manfaat pada hari ini. Terima kasih kerana menghadiri program kami bawah School of Islamic Thought. Moga-moga kalau ada program yang lepas ni, ajaklah dan datanglah ke program kami. InsyaAllah boleh juga nak buat promosi. Ada kelas hari Selasa malam bersama Bro Faikal, Nihayatul Sul. Lepas tu hari Rabu pun ada Minhaj something itu. Lepas tu hari Rabu pun ada malam juga, yang akan dimaklumkan semasa-semasa. Boleh follow FB dan Instagram. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.